Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan makanan tradisional di setiap negeri. So, adakah anda semua tahu di setiap negeri terdapat keunikan sendiri dan makanan yang tertentu? Jadi jom saya tunjuk. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Syarul-Aidundin dan hari ini saya akan menjelaskan makanan tradisional yang terdapat di Selangor. Okey, tahukah anda di Selangor terdapat dua makanan tradisional yang unik, iaitu pecel dan juga lontong. Pecel dan lontong mempunyai bahan yang sama ataupun bahan utama yang sama, iaitu nasi impit. Perbezaannya, pecel nasi impit dimakan bersama kuah kacang dan juga terdapat ulam-ulaman, manakala lontong pula nasi impit dan juga kuah masak lemak dengan berlaukkan tempe. Baiklah, seterusnya ialah makanan tradisional di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan, di negeri Kelantan terdapat nasi kerabu. Nasi kerabu ini amat jelas kerana ia berwarna biru dan mempunyai lauk seperti ayam percik, ulam-ulaman, kelapa bakar dan juga bundu. Nasi kerabu ini amat terkenal di setiap negeri, walaupun ianya berasal daripada Kelantan. Baiklah, negeri yang seterusnya ialah negeri Terengganu. Di negeri Terengganu terdapat nasi dagang. Nasi dagang merupakan makanan utama untuk sarapan pagi di negeri Terengganu. Nasi dagang terasal daripada beras pulut. Dan nasi dagang ini disajikan dengan lauk ikan cejaru atau ikan tongkol masak gulai. Okey, seterusnya ialah negeri Pahang. Baiklah, di negeri Pahang, siapa yang tidak tahu terkenal dengan ikan patin masak tempoyak. Makanan ini merupakan makanan yang paling terkenal di Malaysia kerana kuahnya yang diperbuat daripada durian dan juga ikan patinnya yang segar, sama ada dari sungai ataupun ikan yang dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhafiz Abdul Hadi. Dengan hari ini kali ini saya akan terangkan tentang makanan tradisional yang terdapat di negeri Perlis, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Johor. Untuk makanan di Sabah, iaitu Hinava Ginapan ataupun lebih dikenali dengan Hinava lah. Ini merupakan antara makanan tradisional yang terkenal bagi suku kaum Kadazan Dusun. Hinava ini terdiri daripada isi ikan segar yang dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut. Yang selain buah bambangan, ini juga dimasukkan cili merah, halia, bawang merah, limau dan juga garam. Antara fakta menarik tentang Hinava ni ialah isi ikan tu dia tak perlu dimasak dengan terlampau masak, sebab ini akan ditambah dengan perahan jus limau. Untuk negeri Perlis pula, ini makanan itu dipanggil sebagai ringgi ataupun emping. Ini adalah makanan ringgi atau emping ni dimakan bersama dengan isi kelapa yang sudah diparut dan juga gula sebelum ia dibahagikan dan digabung dengan gula lah. So maknanya dia bercampur antara isi kelapa, gula dan juga ringgi disebut. Untuk masyarakat Sarawak pula, ini adalah mi kolok. Rasanya ramai pernah dengar tentang mi kolok ni, sebab mi kolok ni dia hanya berasal dari Sarawak. Maknanya dia cuma ada di Sarawak saja. Sekarang baru dia dah macam dikomersialkan, dibawa kepada Semenanjung. Mi kolok ni dia menggunakan mi sanggul dan juga dihidangkan bersama sup ataupun kicap. Dia boleh pilih antara nak mi kolok yang kering ataupun mi kolok yang ada sup. Dia juga dihidangkan dengan beberapa hiasan daging lah sebagai topping untuk mi kolok tersebut. Bagi negeri Pulau Pinang pula, makanan tradisional mereka adalah pasembo. Iaitu pasembo ni adalah hidangan dibuat daripada sayur-sayuran. Sayur-sayuran berserta tahu, cucuk udang dan juga mi kuning. Tapi dia punya main ingredient adalah lebih kepada sayur-sayuran. Hidangan pasembo ini juga terdapat kuah yang serasi dengan pasembo ni adalah kuah kacang pedas ataupun
kuah merah manis pedas. Okey, bagi negeri Johor pula, makanan tradisional mereka salah satunya adalah burasak. Burasak ni dia macam ketupat. Nasi yang ketupat, cuma berbeza dengan ketupat ialah burasak ni dia dicampur dengan santan dan dibungkus di dalam daun pisang nipah dan dibentukkan dalam bentuk lepeh macam rectangle macam tu. Lepas tu dia dimasak dalam kira-kira tempoh 8 jam. Burasak ni dibuat dalam menjelang hari raya Aidilfitri lah ataupun Aidiladha, dan juga majlis keramaian. Maknanya kalau ada majlis keramaian, burasak selalunya akan digunakan lah di Johor sebagai pengganti nasi ataupun ketupat. Sekian saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Faizatun Nadira Binti Rusli. Pada hari ini saya nak menjelaskan tentang makanan tradisional di setiap negeri. Yang pertama, kita ada masak lemak cilapi yang berasal dari Negeri Sembilan. Makanan ini merupakan salah satu makanan tradisional untuk setiap daerah di Negeri Sembilan. Untuk sesiapa yang datang ke Negeri Sembilan, masakan ini menjadi masakan yang wajib untuk mereka rasa setiap kali datang ke Negeri Sembilan. Masakan ini selalunya dijadikan lauk seperti udang masak lemak cilapi, daging masak lemak cilapi, ikan masak lemak cilapi dan ayam masak lemak cilapi. Selalunya makanan ini dimakan menggunakan nasi putih dan ia menjadi lauk. Ianya menjadi istimewa kerana rasa pedas dan rasa santannya yang pekat di dalam masakan tersebut. Yang kedua ialah nasi daging air asam. Nasi daging air asam ini berasal dari negeri Kedah dan ianya tetap menjadi hidangan istimewa di negeri tersebut. Hidangan ini dimasak bersama daging dan dicampur dengan rempah khas. Ianya juga digandikan dengan air asam sebagai pencicah. Air asam ini merupakan pelengkap hidangan nasi daging ini kerana ia menyatukan semua rasa. Nasi daging air asam ini juga digunakan dalam meraikan dalam apa-apa jenis majlis ataupun dijadikan hidangan santapan untuk seisi keluarga pada bila-bila masa sahaja. Makanan tradisional yang seterusnya ialah telur pindang. Telur pindang ini berasal dari negeri Melaka. Bagi keturunan Jawa Melaka, pindang dianggap sebagai satu elemen ataupun makanan penting yang perlu ada di setiap majlis seperti akikah, majlis kahwin, malam berinai, ulang tahun kelahiran dan berkhatan. Telur pindang ini akan direbus selama 2 hari 2 malam bersama rempah ratus dan daun herba. Perbezaan telur pindang Jawa Melaka dengan tempat lain ialah rempah ratusnya ditumis dahulu supaya kulit telur akan menjadi lebih berkilat dan licin. Telur pindang ini bukan sahaja berkhasiat, malah sesuai dimakan oleh sesiapa sahaja kerana banyak mengandungi herba dan rempah ratus yang bagus untuk kesihatan. Makanan tradisional yang terakhir ialah pais ikan keramat. Pais ikan keramat ini berasal dari negeri Perak. Hidangan ini menjadi hidangan istimewa untuk masyarakat Melayu Lenggong yang duduk berhampiran dengan Sungai Perak. Selalunya makanan ini dihidangkan oleh para nelayan ketika berada di sungai maupun di laut pada suatu ketika dahulu. Namun kini pais ikan keramat ini dijadikan hidangan semasa sarapan pagi maupun tengah hari. Ianya dijadikan pilihan kerana pais ikan ini bertahan lama. Selain itu, menu ini turut menggunakan belimbing buluh sebagai salah satu bahan masakan yang menjadikan ianya bertambah sedap. Masyarakat Lenggong juga turut menjadikan hidangan ini sebagai salah satu hidangan istimewa ketika majlis kecil-kecilan. Sekian, terima kasih.